Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan sambung PDPR kita bagi mata pelajaran ibadat darjah 1, pelajaran 4, tajuk wuduk. Kita akan mempelajari anggota-anggota wuduk, syarat-syarat sah wuduk dan sunat-sunat wuduk. Murid-murid boleh rujuk kitab halaman 18 dan 19. Anggota-anggota wuduk yang wajib ada 4. Yang pertama, muka. Kedua, tangan. Ketiga, kepala. Dan yang keempat, kaki. Syarat-syarat sah wuduk. Yang pertama, menggunakan air mutlak. Seperti yang kita ketahui sebelum ni, air mutlak adalah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air hujan, air embun, air sungai, air laut, air perigi, air mata air dan air salji. Air-air tersebut kita boleh gunakan untuk mengambil wuduk. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Ketika mengambil wuduk, kita perlu meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Barulah dikira sah. Yang ketiga, tiada sesuatu yang menghalang air daripada sampai ke anggota wuduk. Sebelum mengambil wuduk, kita perlu memastikan tiada apa-apa yang boleh menghalang air daripada sampai ke anggota wuduk kita. Maksudnya, pastikan tiada apa-apa yang menghalang air daripada sampai ke kulit badan kita, ke kulit bahagian anggota wuduk tersebut. Barulah wuduk dikira sah. Seterusnya, kita akan mempelajari sunat-sunat wuduk. Yang pertama, menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah perkara sunat wuduk. Sebelum kita mengambil wuduk, kita menghadap kiblat. Sekiranya kita melakukan perkara tersebut, kita mendapat pahala. Tapi jika kita tidak melakukannya, tidak mengapa. Yang kedua, membaca bismillah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengambil wuduk, kita membaca bismillah terlebih dahulu. Seterusnya, yang ketiga, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan. Sewaktu mengambil wuduk, kita membasuh kedua-dua tapak tangan sehingga ke pergelangan tangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Sewaktu mengambil wuduk, pertama sekali kita berkumur-kumur terlebih dahulu. Membersihkan dalaman mulut kita, baru kita mengambil wuduk. Ini juga perkara sunat ketika berwuduk. Sekiranya kita melakukannya, kita mendapat pahala. Perkara sunat wuduk yang seterusnya adalah yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya. Ketika kita mengambil wuduk, sebelum kita mengambil wuduk, kita memasukkan air ke dalam hidung, lalu kita menghembuskannya. Ini adalah perkara sunat wuduk. Kita boleh membersihkan rongga hidung kita sewaktu mengambil wuduk. Sekiranya kita melakukannya, kita dapat pahala. Yang keenam, mendahulukan anggota sebelah kanan. Sewaktu kita mengambil wuduk, kita dahulukan dulu anggota badan bahagian kanan. Contohnya sewaktu kita membasuh tangan, kita dahulukan tangan kanan, baru tangan kiri. Yang ketujuh, menyapu kedua-dua telinga. Sewaktu kita mengambil wuduk, kita membasuh kedua-dua belah telinga kita. Ini adalah perkara-perkara sunat wuduk. Yang ke-8, mengulang sebanyak 3 kali pada setiap basuhan. Maksudnya, sewaktu kita mengambil wuduk, contohnya kita menyapu bahagian kepala, kita menyapu sebanyak 3 kali.
Perkara-perkara sunat wuduk yang seterusnya adalah yang ke-9, muwalah, iaitu berturut-turut tanpa diselangi tempoh yang lama. Maksudnya, sewaktu kita mengambil wuduk, setelah kita membasuh muka, kita tidak mengambil masa yang lama, kita terus membasuh anggota wuduk yang seterusnya, iaitu tangan. Tangan kanan, terus ke tangan kiri. Yang ke-10, menyapu air ke seluruh kepala. Sepatutnya sewaktu kita mengambil wuduk, kita hanya menyapu sebahagian kepala, iaitu kawasan anak-anak rambut. Tapi sekiranya kita menyapu air ke seluruh kepala, itu dikira perkara sunat. Maka kita akan mendapat pahala. Yang ke-11, menyapu atau membasuh anggota wuduk lebih daripada had yang ditetapkan. Contohnya, ketika kita mengambil wuduk, kita tidak basuh sekali atau 3 kali. Kita basuh lebih. Contohnya, kita basuh sebanyak 4 atau 5 kali. Yang ke-12, menggosok-gosok celah jari, tangan dan kaki. Maksudnya, sewaktu kita mengambil wuduk, sewaktu kita membasuh tangan, kita menggosok-gosok celah-celah jari kita. Waktu kita basuh kaki, kita gosok celah-celah jari kaki kita. Yang terakhir iaitu yang ke-13, membaca doa selepas wuduk. Dah habis kita ambil wuduk, kita membaca doa selepas wuduk. Ia adalah perbuatan-perbuatan sunat wuduk. Baiklah, itu sahaja PDPR kita bagi mata pelajaran ibadat darjah 1 pada kali ini. Kita akan sambung lagi pembelajaran yang seterusnya pada masa yang akan datang. Semoga murid-murid dapat memanfaatkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan seharian. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.